sama-sama kita memulakan bagi kita yang mulia ini dengan lantunan selawat. Semoga Allah Ta'ala perluaskan rezeki kita, menghilangkan segala duka cita dalam kehidupan kita dan mengabulkan segala hajat yang kita hajati dan mendapat husnul khatimah serta dicurani dengan hujan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqada bihi al-hawaiju wa tunalu bihi ar-ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim wa Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. InsyaAllah kita menyambung pengajian daripada kitab Ayyuhal Walad, nasihat Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmatinya serta pengarang penterjemah kitab kita yang mulia ini, serta kita mendapat barakah dan manfaat daripada kitab yang mulia ini, insyaAllah. Amin rabbal alamin. Pada membicarakan nasihat yang kedua, bagaimana sepatutnya kita menerima nasihat. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, wahai anakku yang tercinta, memberi nasihat itu sebenarnya mudah sahaja. Yang berat ialah menerima isi nasihat tersebut.
Kerana setiap nasihat itu dirasakan tersangat pahit bagi siapa yang selalu mengikuti kehendak nafsunya. Nafsu sangat mencintai perkara-perkara yang dilarang, apatah lagi bagi orang yang mencari ilmu yang rasmi dan sentiasa sibuk untuk menonjolkan kehebatan diri dan menghimpunkan kesenangan dunia. Kerana orang yang seperti ini selalu menganggap bahawa hanya dengan sekadar memperolehi ilmu itu sudah cukup menjadi sebab keselamatannya dan sebab kebahagiaannya, dan ia tidak perlu beramal dengan ilmu-ilmu yang telah dipelajarinya. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, seterusnya Al-Imam Hujjatul Islam memberikan satu lagi nasihat kepada muridnya untuk dijadikan sebagai peringatan. Kata Imam Ghazali, memberi nasihat ataupun kerja menasihati orang ni adalah kerja yang sangat mudah. Jadi kerja kita nasihat orang untuk buat baik, tinggalkan maksiat, ini satu kerja yang sangat mudah. Bukan payah sangat nak beri nasihat. Yang susah apa dia? Terima nasihat. Ini yang susah. Jadi sebab itu apa yang disebut oleh Imam Ghazali dalam nasihatnya yang lain, beliau menyatakan, "Fannas kulluhum halaka illa al-alim." Manusia ini semua rosak binasa melainkan orang yang berilmu. Orang yang berilmu, yang mengaji ni, dia sedikit selamat daripada orang yang jahil. Adapun orang yang jahil, dia akan rosak binasa dunia dan akhirat. Tetapi disebut lagi, wal alimun halaka illa al alimun. Tetapi di sana ada orang yang berilmu juga rosak binasa. Orang yang ilmu, yang mengaji pun boleh jadi rosak. Sebab apa? Illal amilun, melainkan ada di kalangan mereka yang beramal. Maknanya kalau kakak mengaji tapi tak beramal, turut rosak binasa. Wal amilun halaka, dan orang yang beramal juga turut rosak binasa. Illal mukhlisun, melainkan dia benar-benar beramal dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita ni nak jadi orang yang berilmu, ujian orang yang jahil adalah mencari ilmu. Ujian orang yang jahil nak menuntut ilmu. Nak datang pengajian, ada ujian. Ini ujian bagi orang awam. Dia nak istiqamah di atas jalan ilmu susah. Kena korbankan banyak kehendak jiwa dia, kena korbankan banyak kehendak diri dia, kena korbankan banyak masa bersama dengan keluarga, masa untuk dirinya sendiri. Kemudian bila dia dah istiqamah di atas jalan ilmu, orang yang berilmu ni dia diuji untuk beramal. Bila dah istiqamah, mari kuliah duha, kuliah maghrib pun tak pernah tinggal, kuliah subuh pagi tadi pun pergi juga. Maka ujian pula bagi orang yang berilmu ni adalah beramal. Nak beramal susah, rasa malas, rasa dah mulia dah dengan ilmu, rasa dah macam bagus dah. Dan kemudian ujian, adapun ujian bagi orang yang berilmu dan beramal ini pula adalah ujian untuk ikhlas. Bila dah beramal, maka diuji dengan keikhlasan. Rasa macam nak tunjuk saja pada orang ibadat yang kita buat. Rasa nak beritahu je ibadat dan amal soleh yang kita lakukan. Ini ujian orang yang beramal. Jadi maka dengan sebab itu kata Imam Ghazali, kamu beri nasihat ni kerja yang sangat mudah. Ni kerja duduk depan ni mudah. Dia duduk depan ni, buka kitab, tolong baca, syarah sikit. Habislah 1 jam cukup. Jadi mudah. Nak cari orang beri nasihat mudah di akhir zaman. Nak cari orang beri tazkirah ni bukan susah. Saya sendiri di KL ni saja ada lebih kurang tak kurang 5 grup WhatsApp ustaz-ustaz. Yang satu grup tu ada lebih kurang 200 orang ustaz. Di Selangor saja, Lembah Kelang saja. Tu tak kira lagi kuliah di Terengganu ada 2 grup WhatsApp ustaz-ustaz. Maknanya grup WhatsApp ni tujuan apa? Kalau last minute tak dapat nak pergi kuliah, boleh minta ganti dalam grup. Jadi ada ustaz ni post 7:30 malam, dah masuk waktu maghrib dah, tak dapat nak hadir kuliah, tak sampai seminit terus ada ustaz pengganti. Tu pun 5-6 orang PM, 7:30. Maknanya ada ustaz yang berdekatan yang boleh ganti. Maknanya mudah nak cari orang yang dengar, orang yang beri tazkirah ni sangat mudah. Nak kuliah duha, kalau saya tak dapat datang tu, kalau pun dalam grup, ramai orang yang boleh beri nasihat. Tetapi yang mendengar nasihat itu susah. Yang menerima nasihat itu lagi susah. Beri nasihat ni kerja yang sangat mudah. Jadi yang susah hari ni adalah untuk cari orang yang dengar kuliah. Ini susah.
Nak meramaikan orang yang dengar kuliah yang ni susah. Sehingga sampai terpaksa buat makan baru datang, tak buat makan tak datang. Buat makan pula menunya apa, dia tanya pula, hari ni makan apa, mi goreng tak datang. Puan-puan nasi Arab Sabah Siapa Jaya baru datang. Contohlah. Ustaz macam biasa dia pergi. Jadi maknanya kalau makan lebih-lebih kuat tak datang. Jadi sehingga hari ni nak datang kuliah terpaksa diumpat dengan nafsu, baru mari kuliah. Sebab tu kalau buat pengajian Tuhan kena ada pasar baru datang ramai orang. Terpaksa buat kuliah di pasar-pasar. Sebab apa? Sebab kerana orang datang bukan kerana kuliah, kerana nak pergi ke pasar. Jadi maknanya sampai terpaksa diumpat dengan hawa nafsu, susah nak cari orang yang mendengar kuliah. Apatah lagi menerima isi nasihat itu. Kata Imam Ghazali, orang yang akan terima nasihat ini dia terasa sangat pahit. Sebab apa pahit menerima nasihat? Kerana pahit bagi hati yang berpenyakit. Jadi yang susah nak terima nasihat ini kerana hati yang sakit. Jadi hati yang sakit, ubat yang paling mujarab adalah nasihat dan tazkirah. Ini bagi hati yang penyakit. Jadi kebiasaan ghalib adalah ubat itu akan susah untuk ditelan. Ubat ni adalah benda yang sangat pahit. Sebagaimana ubat kepada jasad pun pahit, begitulah ubat kepada rohani yang sakit pun akan terasa sangat pahit. Jadi maka kita datang ke kuliah duha, datang ke pengajian adalah untuk kita ubat diri kita yang sakit, ubat hati kita yang sakit. Kita duduk dan orang yang kali pertama datang pengajian, dia akan terasa tidak seronok dengan pengajian. Ini biasa, lumrah. Baru pertama sekali nak berjinak dengan kuliah-kuliah ni, maka hatinya belum lagi seronok. Sehingga lama kelamaan bila hatinya mudah, hatinya orang ni beristighfar banyak, selawatnya banyak, zikirnya banyak, kemudian dia banyak lagi buat amal soleh, ada pula keazaman dalam diri dia, sehingga makin lama Allah syukurkan rasa seronok dia datang pengajian. Sehingga lama kelamaan dia didorong untuk beramal dengan apa yang dia pengajian. Jadi sebab apa hati ni pahit? Kerana disebutkan, kata Imam Ghazali, kerana bila mana hati ini selalu mengikuti hawa, kehendak hawa nafsu. Jadi punca kita ni susah nak terima satu-satu nasihat dan tazkirah, sebab hidup kita banyak bertuhankan hawa nafsu. Maka setiap perkara yang mempertuhankan hawa nafsu ini akan menumbuhkan titik hitam di dalam hati, akan merosakkan jiwa dia, sehingga dia tidak lagi memandang nasihat itu sebagai satu benda yang baik, sehingga dia mula memandang serong terhadap nasihat, sehingga dia mula memandang nasihat itu sebagai perkara yang mengaibkan diri dia. Jadi hari ini kalau siapa yang memandang nasihat itu benda yang menjatuhkan maruah, itu adalah satu kesilapan. Nasihat tazkirah bukan kerana nak mengaibkan manusia, tetapi tidak lain tidak bukan kerana nak menutup aib saudara kita. Baik, kita nasihat saudara kita yang tak tutup aurat, tutuplah aurat, pakailah tudung labu, jangan dedahkan aurat. Bukan kerana kita nak jatuhkan maruah dia, tak, tapi kerana kita nak tutup aib dia. Kerana mendedahkan aurat itu satu keaiban. Kamu pergi jalan rata gigi, jiran-jiran tengok, orang lain tengok, ini satu keaiban untuk kamu. Jadi aku tegur kerana nak tutup aib kamu. Tapi ada pun orang yang hatinya berpenyakit, dia memandang nasihat ni, kamu ni dah nak jatuhkan maruah aku. Bukan, kamu sendiri yang menjatuhkan maruah kamu di hadapan orang. Dengan kamu berpakaian menjolok mata, dengan kamu tidak salat, berkata-kata buruk, sebar aib orang, sebar fitnah orang, maka aku nasihat kerana nak tutup aib kamu, supaya aib kamu ni tidak terlihat oleh orang lain. Itu tujuan kita nasihat. Bukan kerana kita bajet bagus kita nasihat dia, tak. Tujuan tak lain tak bukan, aku nak tutup aib saudara. Kalau saya silap, tegur saya kerana nak tutup aib saya sebagai ustaz. Saya nak tegur ni kerana nak tutup aib ustaz. Jadi ustaz kena jagalah benda ni sikit. Jadi maka dengan sebab itu kita menegur siapa pun bukan kerana kita alim, bukan kerana kita bagus, tapi kerana kita sayang kepada saudara kita. Ini nasihat. Sehingga nasihat ini adalah satu kewajipan yang besar dalam agama. Kata Nabi, ad-din an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Agama ni adalah nasihat. Jadi orang yang hidup beragama, dia kena kasih kepada nasihat. Siapa yang hidup beragama, dia mesti cinta kepada nasihat.
Sebab itu di antara orang yang suka kepada nasihat tak lain tidak bukan di antaranya sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kalau jumpa kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nasihatkan aku. Nasihatkan aku. Bahkan ada sahabat yang kalau Rasulullah beri nasihat, menitis air mata mereka. Seolah-olah mereka dengar ini nasihat yang paling terakhir yang Rasulullah nak sampaikan. Di antaranya seorang sahabat yang bernama Abi Najih ataupun yang namanya Irbad bin Sariyah. Saat ketika mana Rasulullah menasihatinya, maka menyebabkan Irbad ni, dia kata, ya Rasulullah, aku ni, dia kata, seolah-olah aku dengar ini nasihatmu yang terakhir. Cintanya sahabat kepada nasihat, hargainya sahabat kepada nasihat, sehingga dia bukan sahaja beradab saat mendengar nasihat, bahkan dia menganggap itu nasihat seolah-olah nasihat yang terakhir. Ini sebab tu bila kita ni dengar satu tazkirah, dengar satu peringatan, walaupun peringatan itu sudah diulang 1000 kali pada telinga kita, kita kena anggap ia adalah baru kali pertama didengari, kita dengar nasihat tersebut. Ini adab kita bila kita menerima nasihat. Kalau nak bagi contoh jauh-jauh, mungkin yang jauh dengan kita, kita bagi contoh ulama yang terdekat dengan kita, yang baru meninggal baru ni, Syekh Abu Bakar, Habib Abu Bakar Al-Abdi, rahimahullah ta'ala, ulama Yaman yang meninggal di Jordan. Jadi selepas kematiannya, ramai orang duduk ceritakan bagaimana kemuliaan akhlak dia. Ada orang alim di Yaman, antara orang alim di Yaman yang masyhur selain Abu Bakar Al-Abdi, iaitu Habib Umar. Habib Umar pun adalah yang masyhur, yang masyhur. Jadi menyebabkan setelah kematian Habib Abu Bakar ini, maka murid-muridnya mula menceritakan pribadi gurunya yang sangat mulia. Katanya waktu Habib Abu Bakar ni ada pengajian, dia duduk sekali dalam pengajian. Sedangkan dia orang alim, dan yang mengajar itu adalah, nak kiranya dia lagi alim daripada orang yang mengajar. Tapi dia bukan saja duduk, bahkan dia duduk dengan erti kata dia duduk dan dia buat muka bodoh, mudah kata macam tu. Buat macam muka orang tak tahu, dengar, macam seolah-olah dia tak tahu, walaupun benda tu benda yang dia tahu. Tapi kerana beradabnya dia menerima nasihat daripada siapa pun yang memberi nasihat, jadi bila dia dengar satu-satu nasihat, dia tak jangan aku tahu dah, baru bulan lepas ustaz beritahu, alah ustaz ulang benda sama je dengan dia, baik tak payah datang lagi. Ini tidak beradab. Sebab itu bila mana kita mengaji tentang adab menerima nasihat ni, kamu kena terima nasihat itu seolah-olah itu baru kali pertama kamu dengar. Beri perhatian tu seolah-olah itu baru kali pertama. Walaupun Tok Guru ni ulang dah benda tu 100 kali dah, sampai cair dah kat telinga kita ni, tapi tak apa, kerana beradab dengan nasihat itu, maka kita catat lagi, dengar, catat. Sebab apa? Sebab kerana itu menandakan sebagaimana kita ini benar-benar ini dinasihati. Kasihnya kita pada nasihat, sayangnya kita pada nasihat. Jadi maka dengan sebab itulah, maka kita mesti menunjukkan kecintaan kepada nasihat, kerana nasihat adalah sebahagian besar daripada agama. Sehingga di dalam Al-Quran Allah Ta'ala ulang satu perkataan iz di dalam Al-Quran ini berulang kali. Wa iz qala Musa wa iz qala Isa bin Maryam wa iz ni apa dia? Kata Allah, ingatlah, ingatlah, ingatlah dan ingatlah. Maknanya ingatan, peringatan diulang berulang kali. Ingatlah peristiwa Nabi Musa AS, ingatlah peristiwa Nabi Isa AS. Semua itu peringatan-peringatan daripada Allah, kerana Allah Ta'ala tahu manusia itu dia mesti diingatkan. Bahkan ada ayat Allah Ta'ala yang menyebut fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, kerana memberi peringatan itu tanfa'ul mu'minin, memberi manfaat kepada orang yang beriman. Bagi orang yang tak beriman, peringatan tidak ada apa-apa nilai bagi. Bagi kita orang yang beriman, peringatan adalah satu benda yang sangat bernilai. Jadi maka tazkirah, nasihat adalah benda yang menjadi sebahagian daripada kehidupan. Maka seburuk-buruk Nabi menyebut, seburuk-buruk perkataan adalah apabila seorang lelaki mengungkapkan ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, lalu kemudian laki-laki tadi membalas, jaga tepi kain kamu. Kamu siapa nak jaga tepi kain aku? Nak jaga tepi kain kamu dulu. Ini seburuk-buruk perkataan. Dia memandang nasihat itu sebagai satu benda yang buruk, yang keji.
Maka dengan sebab itulah muslimat yang dirahmati oleh Allah, maka kenapa hati itu kenapa nasihat itu akan terasa pahit? Kerana bila mana hati ikut hawa nafsu dan menyebabkan hati itu akan mula berpenyakit. Sebab tu ulama terdahulu dia karang kitab khusus untuk jaga hati. Ada kitab penawar bagi hati yang sangat masyhur, terkenal. Kitab penawar bagi hati bicarakan pula tentang perut. Jaga perut. Sebab apa jaga perut? Jangan terlampau kenyang. Sebab apa? Bila terlampau kenyang mengundang kepada iaitu sakitnya hati. Payah nak terima nasihat. Perut bila terlampau kenyang susah nak terima nasihat. Pagi tadi nasi minyak pun dah makan, nasi kerapu, ayam bakar pun makan juga. Tambah lagi roti canai, sardin. Jadi masuk kuliah susah nak terima. Ngantuk, lali dah. Dah kenyang. Maka pula macam-macam. Jadi menyebabkan kekenyangan akan menyebabkan kita susah nak terima. Baik, kalau tak mengantuk sekalipun, apa yang akan jadi bila makan banyak? Ketandas. Kuliah 45 minit, tandas setengah jam dah. 15 minit saja duduk dalam kuliah. 15 minit dalam kuliah. Sakit perut, kencing, lepas kencing. Pasal minum pagi tadi banyak sangat. Jadi sebab itu ini di antaranya ulama dah pesan siap-siap jaga perut. Bukan saja-saja semua jaga perut. Jangan terlampau kenyang. Sebab tu pengajian dalam keadaan perut lapar itu kadang-kadang lebih berkesan. Jangan lapar sangat. Lapar sangat pun dia tengok muka ustaz tu dah macam benda lain dah. Muka ustaz ni saya tengok macam donat je sekali-sekala ibah ni. Jadi maka sebab itu maknanya perut itu dibahas di dalam kitab. Jangan terlampau kenyang. Kerana bila kamu terlampau kenyang menuruti nafsu makan ni, banyak benda kita akan tersasar. Tak boleh nak fokus. Perut kenyang ibadat jadi malas. Perut kenyang ketandas banyak. Bila nak makan ni, maka kita mula fikir ni, tengah hari nak masak apa pula, nak barang tak beli lagi. Duduk ngaji kita ayuh walad, tapi kepalanya duduk di pasar borong. Jiwa dia tak duduk dalam majlis ilmu. Sebab apa? Sebab dia sibuk dengan makan. Tambahan pula dia adalah ketua lajnah masakan di rumah dia. Ini maknanya sibuk makan lah. Fikir nak beli apa lagi. Allah. Tak pasak lagi suami kebetulan ke pasar. Main pula telefon dalam kuliah. WhatsApp pula, abang tolong beli ni. Ustaz tak tahu kuliah apa dah. Jadi begitulah. Begitu saat dia banyak berangkai hanya kerana makan. Sebab itu kata tabib ataupun kata seorang doktor yang masyhur di Arab, satu ketika dia menyatakan ibu bagi sekian penyakit buntalnya perut. Maksudnya perut buncit sebab banyak makan. Bukan saya kata, dia yang kata. Jadi maknanya dia kata ibu sekian penyakit buncit perut banyak makan. Ni ibu sekian, dan ibu bagi sekian penawar adalah kurangnya makan. Maknanya penawar kepada segala jenis penyakit adalah kurang makan. Kita kurang juga makan tapi setelah berpenyakit. Kurang makan gula. Pasal apa? Dah kecil manis Ustaz. Tak nak buat apa dah. Batuk kena kurang makan gula tu sebelum kecil manis. Tapi dah kecil manis baru kena kurang. Kurang makan garam, daging pun kurang Ustaz. Darah tinggi. Jadi maka dengan sebab itu, maka dibahaskan tentang jaga perut. Kenapa? Perut menyebabkan hati. Jadi nafsu makan melibatkan hati, nafsu tidur melibatkan hati, nafsu banyak cakap melibatkan hati. Jadi kalau kita menuruti nafsu banyak sembang, banyak tidur, tak cukup tidur di rumah, sambung dalam kuliah duha, tak cukup kuliah duha, sambung pula kuliah subuh, tidur je memajang, maka dia memberi kesan kepada hati. Sekali-sekala okeylah terlelap dalam kuliah ustaz tu, sekali-sekala nak buat macam mana letih ustaz. Tapi dah main tiap-tiap kuliah duha ustaz tu, dialah tidur, tiap-tiap tidur dialah. Dan memang dia terkenal dengan kaki tidur. Jadi maka dengan sebab itu pengajian adalah pengajian menerima nasihat, menunjukkan minat kita menerima nasihat. Ni kalau kita tengok TV tak tidur, kita tengok TV kadang-kadang. Sebab apa? Kuliah ni dia jadi rasa mengantuk. Ini ujian. Ujian. Tengok TV sejam, okey, drama sejam. Tumpukan perhatian, siap boleh menitis air mata menghayati kata-kata pelakon tu. Menghayati watak. Sedangkan cerita tu dah pesan awal-awal. Cerita ni lakonan semata-mata, rekaan semata-mata. Kita pesan dah awal-awal. Yang kita pergi menangis sebab apa? Bodoh kita.
pergi tengok Hayati menangis. Cerita ustaz sebut dalam kelas semua benar-benar berlaku. Syurga, neraka, dosa, pahala. Jadi maka dengan sebab itu, kerana apa? Kerana hati kita sibuk, kita menyibukkan diri kita mengikuti kehendak nafsu. Hatta disebut juga kesan hati ini juga adalah berpunca daripada nafsu membazir. Membazir pun memberi kesan kepada hati yang sakit. Membazir yang macam mana? Hatta membazir air yang digunakan untuk berwuduk pun boleh memberi kesan pada hati. Tu nak buat benda baik, kita buka air baik, tapi bukanya kuat laju air, nak ambil wuduk, maka itu pun boleh memberi kesan pembaziran mengambil air, iaitu menggunakan air untuk berwuduk pun kesannya pada hati. Mentang-mentang air itu bil surau yang bayar. Sebab tu orang kita suka ambil air sembahyang dekat surau, sebab bil air free. Ini maka dengan sebab itulah kita ni kena jaga benda-benda yang seperti ini. Membazir, memberi kesan kepada hati. Membazir makanan, memberi kesan kepada hati. Jadi begitulah kehidupan kita. Sebab tu guru saya diajar, kalau kita nak makan kat kedai sekalipun, makanlah sekadar keperluan kita. Bukan kerana kita, aku bayar harga mahal dah, takkanlah aku nak ambil nasi sikit. Jadi kalau kita rasa separuh, minta separuh. Soal dia nak kurangkan harga, tak nak kurangkan harga, itu soal dia. Yang penting makanan di dalam pinggan aku tak nak membazir. Itu satu perangai kita. Sebab perangai kita dah aku bayar, berapa banyak dia nak bagi, ikut pandai dia lah. Yang penting aku bayar. Soal membazir tak membazir, itu kita tak fikir. Jadi yang penting aku bayar padan dengan apa yang dia bagi. Lepas tu kita pun makan separuh, tinggal dalam pinggan, kita pun belah macam tu. Tidakkah itu pembaziran yang kesannya juga kepada hati kita? Ini maka dengan sebab itu, kalau nak tinggal sekalipun, bungkus bawa balik. Ini maka supaya tidak ada pembaziran. Maka dengan sebab itulah nafsu itu sangat mencintai perkara yang dilarang. Memang kerana nafsu ni dia suka benda-benda yang dilarang. Dan kemudian apatah lagi bagi orang yang mencari ilmu yang rasmi, lagilah kena jaga hati dia daripada menuruti hawa nafsu. Kita orang yang mengaji, lagilah kita kena jaga kita punya kehidupan kita agar tidak terpengaruh dengan hawa nafsu kita. Kenapa? Kerana bila orang yang mencari ilmu ni sudah mula rosak hatinya, maka timbullah satu perkara lagi, penyakit, iaitu niat tidak betul dalam mencari ilmu. Ini kebimbangan. Bila kita ni hati dah mula rosak, hati dah mula jauh bersimpang daripada jalan kebenaran, maka akan berlakulah kecintaan kita kepada dunia. Mari nak cari ilmu pun sebab kerana dunia. Mari menuntut ilmu sebab kerana nak dapat pangkat, kerana nak dapat dunia. Aku ni nak belajar Quran, belajar agama, nanti nak jadi ustazah. Nampak tengok seronok jadi ustazah ni, sekali orang bayar 300-400 1 jam. Niat saja tu tak betul dah. Niat nak jadi orang yang berilmu sebab kerana nak duit. Sebab apa? Sebab bermula dengan dia mengaji ni dengan hati yang rosak. Ataupun niat dia sambung pengajian ni, sebab apa sambung pengajian? Kerana nak naik pangkat. Tak sambung mengaji tak boleh naik pangkat. Tak sambung mengaji tak boleh lah DJ 58 contoh. Jadi sambung pengajian nak dapat doktor sebab apa? Sebab nak dapat gaji yang lebih besar sikit. Kalaulah niat dia macam tu, dia dapat apa yang dia nak. Redha Allah belum tentu dia dapat. Redha Allah belum tentu dia dapat, kerana dia mengaji bukan kerana Allah. Dia mengaji bukan kerana kewajipan dia yang dituntut untuk mengaji, tetapi dia mengaji kerana sibuk untuk mendapat suatu gelaran rasmi, supaya dia ni dapat gelaran tubuh, supaya nanti orang cium tangan dia, supaya nanti orang masyhurkan dia, supaya nanti orang ni maknanya macam-macam, supaya dia dapat satu iaitu gelaran-gelaran. Dan juga sentiasa sibuk menonjolkan kehebatan dia, menghimpunkan kesenangan dunia. Jadi mana sehingga sampai satu saat dia mengaji kerana nak himpunkan kesenangan dunia yang ada di dalam kehidupannya. Sebab tu guru saya selalu pesan, sebelum mengajar dia kata, pastikan kamu ni mengajar bukan kerana duit, kata. Itu tujuan yang utama, dia kata. Mengajar ni kamu kena letak satu kewajipan. Kalau kamu tak ajar orang, kamu berdosa sebab kamu tahu. Bila kamu ajar, anggaplah itu sebagai peluang pahala saham akhirat yang kalau orang beramal, itu adalah saham untuk kamu juga.
Bila tanam niat macam tu, dia kata insya-Allah selamat daripada fitnah. Kemudian dia carilah income yang tambahan daripada luar, supaya bila AJK Masjid Surah tak bayar sekalipun, tak terkesan dengan jiwa, tak terkesan dengan hati. Lalu dia pun kongsilah cerita dia. Dia kata dulu dia kata mengajar bukan bayar macam sekarang. Dulu dia kata dia pergi ke kuliah, kata guru saya pergi kuliah, sudah kuliah AJK bayar RM5. AJK bagi RM5. Tu pun AJK beritahu ustaz, kami nak bagi RM2 boleh. RM3 je kami nak bagi ke ustaz. Ada ustaz ni pun baik, bagilah juga RM2. Nak macam mana? Nak bagi pelaka kan, nak bayar duit minyak juga. Jadi sebesar, jadi begitulah dia kata hakikat, dia kata. Jadi maka dengan sebab itu jangan kamu mengajar kerana nak duit. Jadi bila mengajar kerana nak duit, AJK silap tak teringat bagi sampun, dia pergi tawaf surau Ar-Raghah. AJK kata pasal apa ustaz tak balik lagi? AJK pun tak reti, dia tak ingat nak pergi. Nak pergi sampun, tak balik tu tawaf gitu. Tak payahlah menjatuhkan maruah, cukup orang tak bagi balik. Kalau ada rezeki, adalah rezeki. Tak ada rezeki, nak macam mana ujian. Jadi maka sebenarnya jangan ditunggu, dan jangan tanya berapa nak dibayar. Ustaz nak jemput ustaz kuliah, berapa bayaran? Ini benda yang cukup pantang. Batu guru saya selalu ajar, jangan ditanya bayaran. Guru saya ajar macam tu. Jadi kalau orang tanya pembayaran, saya akan tersentak. Kita tak pernah jawab tentang soal bayaran. Saya kata nak bagi, tak nak bagi sudah. Jadi maknanya bayaran ni, bayarlah. Kamu rasa setimpal tak dengan ustaz tu datang daripada jauh? Setimpal tak dengan dia ni cara dia berkuliah? Setimpal tak dengan ilmu yang dia bagi? Maka kamu bagi ikut apa yang kamu. Gembirakan hati guru itu jauh lebih mulia. Jangan ditanya berapa. Jadi maka dengan sebab itu, kerana itu adalah adab kita. Bila kita tanya berapa, itu sudah tidak beradab. Itu sudah tidak beradab. Jadi maka dengan sebab itu, kerana tujuan mengajar dia bukan kerana dunia. Orang bagi pun dia datang belajar, tak bagi pun dia datang belajar. Dan bila mana dia mengajar bukan kerana kecintaan pada dunia, dia tak akan jaga hati jemaah. Dia akan cakap terus terang je benda yang benar saja. Kamu suka, kamu kena terima. Tak suka pun kamu kena terima. Ini benda yang benar. Tapi kalau mengajar sebab kerana duit, kena jaga hati jemaah. Jemaah suka ustaz kuliah macam mana? Kalau lawak-lawak, ustaz buat lawak sampai habis. Kalau suka cerita, ustaz ceritalah daripada awal sampai habis. Sebab apa? Nak jaga hati jemaah ni. Nanti takut-takut kuliah garang-garang nanti kan. Tak mari terus kuliah, tak panggil lah nanti. AJK pun dah tak panggil dah, ustaz minta maaf. Jemaah mengadu ustaz ni garang sangat. Jadi kami pun tak panggil. Sebab ustaz selalu sound nama saya ni ada maruah ustaz. Sikit-sikit petik nama, minta maaf ustaz, kami tak boleh panggil ustaz. Jadi maka sebab itu, maka pengajian, mengajar, belajar bukan kerana kita dibayar. Tidak, bukan kerana itu sama sekali. Ini maka dengan sebab itu, berapa pun orang bagi, ambil. Orang tak bagi, tak ambil. Maka kenapa jadi begitu? Kecintaan kepada dunia pun berpunca daripada hati. Dan sentiasa sibuk menonjolkan dan kemudian disebut lagi, dan selalu menganggap bahawa hanya dengan sekadar memperolehi ilmu sudah cukup menjadi sebab keselamatannya dan sebab kebahagiaannya, dan ia tidak perlu beramal. Baik, ada satu lagi penyakit. Bila datang mengaji dalam keadaan tidak mengikhlaskan hati, kata Imam Ghazali, akan timbul satu lagi penyakit yang dahsyat, iaitu penyakit rasa mulia dengan ilmu yang dimiliki. Ini banyak. Bila dia mengaji dalam keadaan tak ikhlas, dia masuk pengajian duha ni, dia dah rasa macam masuk syurga dah. Dia dah rasa macam, aku ni tak ada harapan dah masuk neraka ni. Pasal apa? Pasal orang lain teruk lagi. Seramai dalam taman dekat Bukit Mahkota ni, aku je datang mengaji. Dia rasa macam tu. Sehingga dia kata, aku ni memang confirm selamat dah. Sebab ustaz beritahu, berkumpul dengan ahli syurga, kelak dia akan masuk syurga. Jadi kita pun mula hilang semangat nak beramal. Sebab apa? Sebab kita menjadikan, sebab kita mari mengaji ni dah cukup kita rasa selamat daripada azab neraka Allah. Walhal, kata Imam Ghazali, disebut pada ayat sebelumnya, sedangkan pemikiran itu adalah, subhanallah, kata Imam Ghazali, adalah pemikiran yang salah. Ini adalah pemikiran ahli falsafah, kata Imam Ghazali.
Sebab apa pemikiran ahli falsafah? Sebab ahli falsafah i'tikad mereka orang yang cerdik tidak diazab oleh Allah Ta'ala. Ini i'tikad pemikiran ahli falsafah. Cerdik tidak akan diazab oleh Allah. Sedangkan di dalam agama kita, kecerdikan tidak menjamin syurga. Berapa ramai orang yang cerdik, kerja dia menyesatkan orang. Berapa ramai orang yang pandai agama, kerja dia menunggang agama di atas jalan kebatilan. Jadi maka dengan sebab itu, maka jangan kita terpengaruh dengan pemikiran. Sepatutnya makin kita mari mengaji, makin kita rasa banyak dosa dengan Allah. Makin kita mengaji, makin kita rasa aku ni sebenarnya banyak tidak beradab dengan Allah Ta'ala. Banyaknya aku ni sebenarnya nak hilang adab aku dengan makhluk yang lain. Kita rasa kita dah macam beradab. Pagi tadi kebetulan kuliah di Ceras pun cakap tentang adab. Bila kita kata benda adab, kitab yang saya guna tu adab remeh-temeh. Adab bila duduk, dua orang duduk dekat. Jadi adab bila kita nak duduk macam mana? Bila orang dah beri kita tempat duduk, maka adabnya kita kena duduk, menyempitkan duduk kita, jangan duduk bersela. Dah orang bagi petis, jangan nak perut pula. Kenapa? Kerana bila saat kita memperluaskan tempat duduk kita, orang bagi tempat duduk kita luas sikit je, kita duduk sekadar itu. Bila kita duduk memperluaskan tempat duduk kita, itu sudah tidak beradab. Itu biasa buat selama ni. Adab bila duduk 3 orang jangan berbisik, 2 orang jangan berbisik, kalau bertiga jangan berbisik. Itu adabnya. Sebab apa? Bila bertiga berbisik 2 orang, seorang akan berburuk sangka. Maka kita telah menimbulkan dosa. Maka sebab itu, dah bila 4 orang tak ada masalah. 5 orang tak ada masalah. Hanya untuk bertiga jangan berbisik berdua. Kalau berempat tak ada masalah, berbisik tidak menimbulkan syahwat sangka. Jadi kalau seremeh itu pun adab diperkenalkan. Kenapa? Kerana bila kita mengaji, menzahirkan aku ni banyak tidak beradab dengan makhluk sebenarnya. Yang selama ni aku dah rasa macam beradab rupanya banyak lagi tidak beradab. Jadi begitulah bila kita mari makin mengaji, menyebabkan kita ini akan rasa makin banyak dosa kita dengan Allah, makin banyak dosa kita dengan makhluk. Sehingga kata Imam Ghazali lagi, bukankah ia telah mengetahui bahawasanya seseorang itu apabila telah beramal, telah mendapatkan ilmu, lalu kemudian apabila seorang itu dapat menghasilkan ilmu, kemudian ia tidak beramal dengan ilmu yang telah diketahuinya itu, nanti pada hari kiamat ia akan disoal dengan soalan yang lebih berat daripada soalan yang dikemukakan kepada orang yang tidak mengetahui apa-apa. Baik, kata Imam Ghazali, kamu kena tahu bila kamu dah menimbulkan rasa mulia di dalam diri kamu, kamu kena tahu orang yang alim itu lagi berat diazab di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Seperti mana hadis Nabi SAW menyebut asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah alimun la yanfa'uhu Allah bi'ilmih. Artinya orang yang paling pedih seksaannya pada hari kiamat nanti ialah seorang alim yang tidak memberi manfaat akan dia oleh Allah Ta'ala dengan ilmunya. Jadi maknanya jadi orang yang berilmu ni berat tanggungjawab. Jadi orang yang berilmu ni berat tanggungjawab. Tanggungjawabnya dia mungkin keberangkalian dia diazab lagi dahsyat daripada orang yang jahil, dan dia keberangkalian dia akan masuk syurga lagi mulia daripada orang lain. Ini dua keberangkalian. Jadi kemungkinan dia ni ahli syurga yang paling mulia, ataupun dia adalah ahli neraka yang paling hina di sisi Allah. Sebab kerana dia orang yang berilmu. Lalu ada orang tanya saya, dah kalau macam tu Ustaz, saya pun tak nak mengaji dah apa ni. Takut dah Ustaz, takut makin mengaji makin banyak kena tanya di sisi Allah, takut makin mengaji makin banyak kena beramal. Saya jawab balik, saya kata, jadi orang jahil ingat tak masuk neraka, jadi orang bodoh pun masuk neraka juga. Biarkan diri tak mengaji pun masuk neraka, mengaji tak beramal pun masuk neraka. Dah tu nak jadi yang macam mana? Jangan jadi dua-dua. Dua-dua ni tak boleh nak jadi. Membiarkan diri dengan kejahilan pun tak boleh. Seronok duduk rumah, layan anak cucu, tak mengaji, biarkan hidup dengan kejahilan, ibadat tak sempurna, ibadat cacat pun dia tak kisah. Sebab apa? Sebab dia lebih seronok dengan dia. Itu pun mengundang dosa pada Allah, bawa masuk neraka juga. Apatah lagi samalah juga mengaji tapi tak beramal pun sama juga. Jadi usahalah untuk mengaji dan usahalah untuk beramal. Itulah kita jadi dua-dua. Mengaji pun kita usaha, beramal pun kita berusaha.
Kenapa? Kerana bimbang takut tergolong di kalangan golongan orang yang bercakap benda baik tetapi tidak melaksanakan apa yang dia cakapkan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Saf. Surah Saf Allah Ta'ala kata apa? Pada ayat yang awal, ayat yang kedua dan ketiga kata silap. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa kamu perkatakan apa yang kamu tak buat? Orang yang beriman, kenapa kamu cakap tapi kamu tak buat? Allah Ta'ala tempelak orang yang bersembang kepada perkara kebaikan tapi dia sendiri tak buat benda baik tersebut. Kata lalu Allah Ta'ala jawab, kabura maqatan. Allah Ta'ala menggunakan perkataan kabir, besar. Teramat kabura maqtan, teramat besar kebencian Allah. Indallah an taqulu ma la taf'al. Terhadap orang yang bercakap tapi dia tak buat. Ini maknanya ancaman yang sangat berat. Jadi kalau kita berilmu, kita ajak orang buat baik, maka kita sendiri yang meninggalkan kebaikan, ini adalah ancaman yang sangat berat. Tapi namun begitu tetaplah berkata baik juga walaupun kita tak buat. Sebab apa? Barangkali dengan sebab kita bercakap benda baik menyebabkan kita sendiri akan segan untuk melakukan benda yang jahat. Kita seorang mau, kita kadang-kadang tinggal semayang, kadang-kadang semayang, kadang-kadang tinggal semayang. Kita pesan pada anak kita kata, lo janganlah tinggal semayang. Neraka ni tinggal semayang. Walaupun dia pun tinggal semayang. Setiap hari dia nasihat anak, sehingga lama kelamaan dia pun rasa malu. Aku nasihat anak suruh jaga semayang, aku sendiri pun semayang pun tak ganti banyak lagi. Jadi maknanya nasihat ni tetap kena beri walaupun kita sendiri tak sempurna. Sebab apa? Kata Imam Allahumma salli ala Muhammad, kata Imam Syahid Hasan Al-Banna, dia menyatakan apa dia? Saat kamu menyeru orang buat baik, seperti mana kamu basuh pinggan yang kotor. Kita basuh pinggan kotor di dapur, apa yang bersih? Pinggan tu bersih, tangan kita pun bersih sekali. Dua-dua bersih. Jadi maknanya asal tangan kita pun kotor juga. Jadi bila kita basuh pinggan, dengan tangan-tangan kita pun bersih. Jadi begitulah hakikat kita beri nasihat. Asal kita pun buat maksiat, tapi kerana kita ni selalu nasihat orang. Campur jawatan kita pula, Biro Muslimat Surah pula. Lagilah kita kena jaga penampilan, kena jaga, sehingga kerana jawatan itu menyelamatkan kita untuk berbuat maksiat. Kadang-kadang jawatan tu menyelamatkan kita daripada berbuat maksiat. Pengiktirafan kita, orang panggil kita ustaz. Kadang-kadang tak tergamak, takkan nak pakai baju singlet je keluar. Tapi kerana orang panggil kita ustaz, takkan nak pakai seluar jeans, pakai baju ketat, kemudian kita nak pergi keluar ke mana. Tak tergamak. Sebab kenapa? Kerana kita ni orang dah panggil sebegitu. Walaupun benda tu tak ada masalah, bukan dosa. Tetapi kenapa? Kerana benda itulah yang menyelamatkan kita untuk lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi bila kita nasihat pada orang, buat kata-kata yang baik, sehingga kata-kata yang baik itu memberi kesan kepada diri kita sendiri. Kenapa? Ingatlah juga dalam masa yang sama, ingatlah ancaman azab kepada orang yang alim ini. Yang dibawa hadis ini adalah hadis tentang azab bagi orang yang alim, yang bercakap tetapi dia tak buat. Disebut dalam satu kisah apabila di akhirat kelak, dalam suasana azab neraka Allah yang begitu dahsyat. Azab neraka ni, satu yang kita tahu, neraka panas yang bersangatan. Panas yang bersangatan. Api di dunia ini setelah ditapis sebanyak 3,000 tahun, wallahualam, kata silap 3,000 tahun. Jadi maknanya sudah api neraka ni lebih kurang 70 kali ganda, 70 kali ganda sejuk daripada api neraka. Jadi api neraka ni adalah panas yang bersangatan, panas yang tidak mematikan kita. Dalam bersangatan tidak mematikan kita. Kalau mati okey, tak ada masalah. Ini tidak mematikan. Dan kemudian dalam masa yang sama disebut dalam neraka ini, tempikan ahli neraka mengazab. Tempikan neraka jahanam itu mengazabkan manusia. Sebab apa? Teriak ahli neraka ni boleh jadi azab kerana ahli neraka ni disebut dalam satu kitab, Allah buat saiznya sangat besar. Iaitu saiz ahli neraka itu gigi gerahamnya sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud ni kita boleh cari dalam Google. Type je Bukit Uhud, dia keluar. Dan kita boleh cek berapa besar. Bukit Uhud dia macam banjaran. Besar Bukit Uhud. Jadi itu baru gigi geraham. Jadi mulut dia besar mana? Wallahu ta'ala.
Kepala besar mana? Wallahu a'lam. Badan pula besar mana? Wallahu a'lam alam. Sebab apa? Bila saiz besar ni, bila diazab, terasa tersangat azab. Dan kemudian bila dia bertempik, menyebabkan tempikan dia itu mengazabkan orang lain sekali. Kalau baby yang sebesar telapak tangan ni menangis 3 hari 3 malam tak berhenti pun serabu, kita dengar, Allah, tak boleh tidur kita, baby menangis. Itu sebesar telapak tangan. Bagaimana sebesar manusia itu yang teriak setiap hari tanpa henti, setiap waktu tanpa henti, memang mengazabkan. Dan kemudian sifat neraka itu pula bau yang busuk yang mengazabkan orang lain. Bau pula busuk mengazabkan. Panas yang mengazab, tempikan yang mengazabkan, bauan busuk yang mengazabkan, kotoran yang mengazabkan, jijik yang mengazabkan. Ini neraka Jahannam, tempat yang terkotor, tempat yang terbusuk, tempat yang sangat tidak selesa. Selama mana duduk di dalam itu lama. Jadi maka dengan sebab itu tiba-tiba tercium ada lagi bauan yang busuk lagi daripada bauan neraka Jahannam. Lalu ahli neraka ni mula cari daripada mana datangnya bauan yang sangat busuk ini. Tengok-tengok ada seorang lelaki yang perutnya terburai. Bauan busuk itu datang daripada perutnya yang terburai, yang dia sedang mengelilingi perutnya dalam keadaan seperti mana keldai mengelilingi alat penggiling. Maka saat itu dia bertanya ahli neraka yang lain, kenapa kamu diazab sebegitu dahsyat daripada kami? Tengok-tengok, macam ustaz yang bagi kuliah baru ni. Macam kenal ya? Bukankah ustaz yang bagi kuliah tu apa? Ya Rasulullah. Bukankah ustaz yang kuliah bagi dekat surau saya waktu tu? Ni pasal apa lagi azab daripada kami ni? Kena seksa ni. Lalu dia pun menjawab, aku memberi nasihat pada orang untuk buat baik, tinggalkan maksiat, sedangkan aku sendiri ahli maksiat. Aku suruh orang buat baik, sedangkan aku sendiri yang berbuat kejahatan. Jadi maka dengan sebab itu, hadis ini menyebabkan para alim ulama menangis bila baca hadis ini. Sebab apa? Sebab kata-kata yang berkata-kata ini dulu diuji. Orang yang cakap ni, telinga yang paling hampir dengan orang yang cakap itulah diuji dulu. Jadi telinga saya yang paling dekat dengan mulut saya. Telinga tuan-tuan jauh. Jadi yang diuji dulu adalah orang yang bercakap. Jadi maka dengan sebab itu, bila kita suruh sabar, maka Allah uji sabar kita dulu. Bila kita suruh bersedekah, berinfak, pemurah, kita dulu akan diuji. Jadi maka dengan sebab itulah, maka menjadi orang yang alim itu satu tugasnya berat, maka beramallah untuk menyelamatkan kita. Jangan cakap saja tetapi tidak beramal. Lalu kemudian kita berhenti setakat itu dulu. InsyaAllah akan datang kita sambung pada iaitu diwayatkan Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Pada sikit lagi kita sambung yang akan datang. Jadi kita berhenti setakat itu. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan kepada kita ini kekuatan untuk beramal. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi beramal ni susah. Sebab tu selepas ni kita kena sentiasa betulkan niat kita. Turun daripada rumah, betulkan niat sekali, ya Allah, aku turun masuk pengajian nak tambah amal. Itu saja. Nak tambah amal supaya dapat redha. Bukan kerana nak cerdik. Kalau nak cerdik, nak pandai, pandai lah. Bolehlah kita jawab apa ustaz tadi, semua boleh jawab. Tapi beramal belum tentu lagi. Tapi kalau memang kita niat dah, aku hari ni turun nak dapat amalan untuk bertambah amalan. Ni nak kuliah maghrib malam ni, niat dah, ya Allah, aku turun kuliah maghrib malam ni kerana nak cari apa amalan baru yang boleh aku tambah dalam hidup aku. Esok pula, niat pula, ya Allah, turun kuliah subuh, ya Allah, aku turun kuliah subuh ni nak tambah amalan baru yang aku tak tahu lagi. Kalau amalan tu aku dah tahu, nak supaya dapat motivasi lebih semangat untuk beramal. Jadi sebab itulah kita niat-niat nak beramal, insya-Allah Allah tambahkan amalan. Kalau niat nak cerdik lah kita. Lepas tu anak kita cerdik, soleh belum tentu. Cerdik betul, cerdik. Dia mengaji, dia hafal petik, cerdik lah dia. Tapi soleh belum tentu, beradab belum tentu. Jadi sebab tu belajar sungguh-sungguh pesan anak kita jadi orang yang soleh. Itu kita kena pesan. Jadi kalau belajar cerdik saja, cerdiklah dia, maka redha Allah belum tentu dia dapat. Jadi maka dengan sebab itu moga-moga Allah Ta'ala berikan rahmat, keberkatan atas pertemuan kita. InsyaAllah akan datang kita sambung kisah daripada Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Apa yang baik datang daripada Allah,
yang lemah, yang kurang datang pada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana Kau impunkan kami dalam keadaan baik pada pagi yang mulia ini, ya Allah, impunkanlah kami di akhirat kelak dalam syurga firdaus tanpa hisab. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin rabbal alamin.